أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat, dan seterusnya dengan sebab syukur itu mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain. Dan pada malam ini insya-Allah akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih. Muka surat 187. Al-ulama warasatul anbiya. Berapa? Bawah dah. Baik. Yang tersebut di dalam sabdanya al-ulama warasatul anbiya, artinya bermula ulama ahli sufi itu, ulama ni luas, maka di antara mereka itu adalah ahli tasawuf. Jadi ahli tasawuf ni segolongan di antara ulama, iaitulah mereka itu yang sebenar-benar mempusakai akan ilmu segala anbiya, yakni yang mewarisi ilmu para nabi. Jadi Syekh Abdul Samad di sini menjelaskan hadis ini dengan ulama di sini dengan mana ulama ahli tasawuf. Inilah yang sebenar-benar mewarisi ilmu kenabian, ilmu para nabi. Sebab apa? Mereka ini bukan saja mewarisi ilmu zahir syariat, tetapi juga mewarisi ilmu tasawuf, ilmu batin ataupun ilmu hakikat. Jadi kalau kita mewarisi ilmu syariat yang zahir semata-mata, berarti mewarisi sebahagian. Tapi kalau yang diwarisi itu adalah syariat yang zahir, demikian juga hakikat yang batin ataupun tasawuf itu, ini baru dikatakan yang lebih sempurna dalam mewarisi ilmu kenabian. Dan setengah daripada kelebihan ilmu tasawuf itu, antara kelebihan ilmu tasawuf itu, yaitu kata al-arif billah al-kabiru wal-qutubu syahiru Sayyidi Ahmad Al-Rifai qaddasallahu sirrahu, yaitu katanya, ta'allamu ilma sufiyah ta'alluman fa inna jazabatil haqqi qad qallat fi hadzal zaman. Artinya, pelajarkan olehmu akan ilmu sufiyah, yakni belajarlah ilmu-ilmu ahli tasawuf ni, yakni ilmu tasawuf lah. Akan sungguh-sungguh belajar, yakni belajar sungguh-sungguh. Jadi Syekh Ahmad Al-Rifai ini menganjurkan supaya kita ni belajar ilmu tasawuf ni dengan kadar bersungguh-sungguh. Maksudnya kena beri perhatian molek.
belajar dengan penuh keinginan, kemahuan, semangat. Sungguhlah. Baik, sebab apa? Syekh Ahmad Ar-Rifai ini menasihati kita supaya belajar ilmu tasawuf dengan sungguh-sungguhnya. Ada sebab dia. Maka kerana bahawa jazabatul haq, jazabat ini daripada perkataan Arab, dia berjazbah, iaitu daripada perkataan jazabah. Arak ni, kalau bahasa kita panggil tarik. Tarik, kita tarik, apa-apa yang ditarik itu panggil jazabah lah. Tapi jazbah ni sudah jadi istilah ilmu tasawuf. Setiap ilmu tu dia ada istilah dia belaka. Maka sebab itulah orang-orang yang menekuni sesuatu ilmu tu dan mendalaminya, dia akan tahu istilah-istilah yang digunakan pakai dalam ilmu tu. Jadi kadang-kadang disebabkan kerana istilah lah berlaku salah faham. Apabila orang-orang yang bukan menekuni ilmu tu lalu dia bertemu dengan istilah-istilah, lalu difahami menurut bahasa dia, maka banyaklah kesilapan. Jadi istilah ni, setiap ilmu dia ada istilah. Jadi yang menguasai istilah dia tu orang yang berkecimpungan ilmu tu lah, ulama-ulama dalam bidang tu lah. Jadi kalau orang yang tidak biasa dengan ilmu tu tapi dia pandai bahasa Arab, dia pandai, tapi dia bukan ahli dalam keilmuan bidang tu. Kadang-kadang dia akan tempat timbul masalah sinilah, iaitu istilah-istilah. Dia jumpa dengan istilah-istilah ni, dia boleh faham dari segi bahasa, tapi salah dari segi makna yang dimaksudkan. Antara istilah yang sering kali, yang banyak kali orang salah faham dan disalah fahami oleh ramai orang, sehingga mereka salah memahami tasawuf ataupun menuduh tasawuf sebagai salah. Sama ada dia fahaman dia akan jadi salah, ataupun dia akan tuduh tasawuf itu sebagai salah. Puncanya antara istilahnya istilah tajalli. Boleh tak kita orang biasa Orang menemukan bahawa tujuan atau tasawuf ini ialah untuk berpegang teguh kepada kita Allah. Memang itu tujuan asal dia. Tasawuf ni sebenarnya tujuan besar dengan tasawuf ni supaya penghayatan kita tu terhadap agama tu jadi lebih dalam. Pegangan keyakinan kita, amalan kita menjadi lebih bermutu, lebih kukuh. Kalau keyakinan kita lebih terasa benarnya tu, kalau amalan kita lebih murni, lebih khusyuk, lebih hati, lebih ikhlas. Itu sebenarnya tujuan tasawuf. Tapi hal ni kadang-kadang orang pandang remeh hari ni. Sehingga kadang-kadang keyakinan-keyakinan mula banyak goncang. Amalan-amalan banyak bercampur dengan tujuan yang bukan-bukan. Antara puncanya kerana meninggalkan ilmu tasawuf. Itu antara punca dia. Dan kita tengok, kalau kita baca hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman ni, Nabi menyebut tentang ehwal umat Islam ni yang akan berlaku iftiraq, perpecahan di akhir zaman. Lalu Nabi sebut ada satu golongan yang sifat-sifat mereka tu kalau kita capur-capur, kesimpulan dia kena tinggal ilmu ni. Dah apa benda sifat dia. Ada satu hadis tu Nabi sebut 3 kriteria besar. Kita sebut. Sementara aku tanya sedang molek. 3 kriteria besar. Antaranya kriteria itu yuhsinunal kila wa yusi'unal fi'la. Iaitu mereka pandai berbicara, cakap sedap, pandai bagus, amalan dia berlawan dengan apa yang dia cakap. Yuhsinunal kil wa yusi'unal fi'la. Baik bicara, cakap. Kalau kita pakai atas cakap dia, mati kita kena. Tapi tanya buat lain, terbalik. Nabi beritahu. Kemudian Nabi beritahu tanda lagi, beberapa tanda lagi lah. Banyak aspek-aspek lain yang sebahagian saya ingat, sebahagian tak ingat lagi. Itu antara tanda ni. Jadi semua ehwal-ehwal ni kerana penghayatan tadilah. Ada setengah tu disebut sebagai yaqra'unal Quran la yujawizu hanajirahum. Dan riwayat-riwayat yang lain lagi, mereka baca Al-Quran, tapi Al-Quran yang mereka baca itu tidak melangkaui sampai melebihi kerongkong mereka. Maksudnya pun tak sampai ke dalam, tak menyentuh. Maksudnya Al-Quran yang mereka baca itu bukan untuk mereka hayati,
Kadang-kadang Al-Quran tu baca untuk orang lain, hak diri pakai benda lain. Kadang-kadang Al-Quran untuk orang, untuk kita pakai buah lain. Dan banyak lagi lah tanda-tanda alamat-alamat yang Nabi sebut dalam hadis yang banyak. Jadi kalau kita capur-capur tu saya tak nak sebut yang kehamilan ni, capur-capur tu kesimpulannya mudah je. Kita tengok se-se tu, kita capur, maka paksi besarnya kerana meninggal ilmu tasawuf. Kita nampak lompang-lompang tu, pucanya kena kosong sini. Ada lagi yang saya ingat Nabi sebut dalam hadis, iaitu yu'jibunakum wa tu'jibuhum anfusuhum. Yu'jibunakum, mereka ni mengkagumkan kamu. Maksudnya kita rasa kagum Allah, bagus dia, anda bijak begini, kita kagum. Yu'jibunakum, maksud kita rasa rendah diri. Tengok dengan percakapan, dengan ilmunya, dengan perwatakannya, kita rasa malu. Tapi kat mana penyakit dia? Wa tu'jibuhum anfusuhum, tapi diri mereka juga menjadikan mereka ujub dengan diri mereka tu. Kita rasa kagum ke dia, molek dah kita tu. Tapi diri yang berkenaan tadi tu, yang orang lain kagum ke dia, dia juga kagum terhadap diri dia sendiri. Tempat rosaknya. Ulama-ulama dulu, orang kagum ke dia, Allah Ta'ala muliakan dia. Orang ramai rasa kagum kerana kesolehan dia, kealiman dia, tapi dia sendiri tawaduk. Dia sendiri rasa tak ada apa-apa. Dia sendiri rasa rendah diri. Hak ni terbalik. Orang kagum tengok ke dia, dia pun tak kurang. Pandang diri sendiri. Dia ingat dia penyakit ujub. Sumber penyakit ni balik ke penyakit ilmu ni. Hilangnya ilmu tasawuf. Maka sebab itulah Nabi beritahu antara ilmu yang awal yang akan diangkat daripada umat ni, Nabi tak beritahu tapi dijelaskan oleh perawi hadis tu. Ilmu tasawuf yang disebut oleh perawi itu dengan nama ilmu khusyuk. Ilmu khusyuk antara ilmu hak awal sekali dicabut dari umat ni. Hak tu kau kurang. Tapi hak tu kurang tak nampak. Kalau ilmu lain kurang nampak. Ilmu lain kurang orang nampak. Tapi ilmu ni kurang tak nampak. Sebab apa? Ia main kakak dalam, kakak jiwa manusia, ehwal dalaman. Tepatlah tadi tu, bahawa ilmu ni memang untuk tujuannya mengukuhkan keyakinan. Jadi sudut pandang seperti ini kadang-kadang tidak dilihat oleh orang. Sehingga hari ini nak gaburnya ilmu ni sampai ke tahap dipandang oleh setengah orang, tasawuf, fiqh, suludin dah capur. Tu tanda mula ilmu ni sudah jauh daripada paksi asalnya. Ulama memecahkan ilmu kepada tiga ni, kepada usuluddin, fiqh, tasawuf ni supaya senang mengaji, supaya senang dibahaskan aspek ni. Orang panggil fiqh, aspek ni panggil usuluddin, aspek ni panggil tasawuf. Semang kita mengaji supaya tak bergaul sekali, supaya boleh fokus, boleh tumpu. Tapi dari segi penghayatan, pengamalan, benda tu duduk sekali. Tapi orang kita bila ulama pecah tiga tu, dia pun pecah gitu juga dari segi pengamalan. Orang pecah tujuan untuk mengaji supaya senang mengaji. Usuluddin tentang keyakinan, stop. Fiqh tentang amalan-amalan, stop. Tasawuf tentang ehwal-ehwal kejiwaan dan sebagainya, stop. Jadi senang nak mengaji. Tapi penghayatan sekaligus. Kita pisah-pisahkan dia. Ni dululah, ni kedianglah. Ni mula. Kerana tidak dapat memahami maksud di sebalik taksim ulama tu. Ulama buat pembahagian tu tujuan apa benda. Ni berlaku. Jadi balik di sini balik. Sebab apa dia kerana jazabat. Baik, kalimah jazabat daripada jazbah. Jazbah ni tarikan istilah. Tadi saya cuba nak beritahu bahawa antara sudut salah faham setengah orang tidak tasawuf ni antaranya kerana istilah. Kerana tak faham oleh istilah. Jadi kemungkinan yang akan berlaku, dia akan faham cara salah atau dia akan tuduh tasawuf jangan salah. Disebabkan kerana salah istilah. Maka antara istilah ni istilah tajalli.
Jadi istilah ni sudah lama dipakai oleh ulama tasawuf. Cuma secara kebetulan ajaran-ajaran sesat orang dalam rock tu pun pakai istilah ni juga. Itu secara kebetulan. Maksudnya kalau ajaran-ajaran hok memang bercanggah tu hok main senyap-senyap saksi tu, main tengah malam ke 1 ke 2 tu, hok main dalam hutang tu, dia pakai juga istilah ni kadang-kadang. Jadi secara kebetulan ada kelompok yang memang pegangan amalan dia, keyakinan dia betul, pakai istilah ni. Ahli tasawuf pun ada juga istilah ni. Itu menjadikan kadang lebih rumit lagi. Tapi pokok pakai puncanya istilah. Ahli tasawuf dia ada tempat pengambilan. Istilah ni ambil mana? Kemudian apa maksudnya? Jadi kalau kita tak faham balik, salah. Jadi kalau kita reti bahasa, bukan reti bahasa, reti bahasa. Reti bahasa tu lah, bahasa Terengganu. Reti bahasa. Kita tahu dari segi bahasa Arab. Perkataan ni ada dalam kamu. Tajalli ni kalau kita tengok dengan makna menjelma lah. Jadi bila istilah ni ada dalam kitab tasawuf, lalu berkait dengan masalah ketuhanan, kita akan faham Tuhan tu menjelma. Sudah melibatkan akidah yang rosak. Menjelma. Diterjemah dengan mana menjelma. Maksudnya hak tak nampak, hak nusuk tiba-tiba tubik jadi nampak. Padahal dalam istilah tasawuf bukan makna tu. Bukan makna tu. Maka timbul sama ada orang mengaji tu dia akan jadi sesat, dia salah, atau dia akan tuduh tasawuf tu ajaran sesat disebabkan kerana salah faham istilah. Sama juga istilah khalwat. Istilah khalwat kalau tak biasa dalam kitab tasawuf tu satu kebaikan, amalan soleh. Kalau pergi jabat agama kena takat. Jabat agama kena takat. Tapi dalam kitab tasawuf itu amalan soleh, amalan baik. Khalwat ni just serupa, sebut serupa. Sebab apa jadi gitu? Istilah masing-masing. Tasawuf ada istilah ni, ada makna dia. Fiqh istilah ni ada makna dia. Jadi kena tahu istilah-istilah ni. Baik, maka di sini salah satu istilah jazbah. Jazbah ni tarikan. Dia tarik apa benda? Tarik pitih ke tarik benda? Orang kita ni sebab tarik ni, tarik ibu pitih lah. Main tarik-tarik ni. Ada juga main tarik ibu pitih dalam tasawuf. Jazbah ni tarik. Tapi maksud istilah tasawuf di sini, iaitu hati kita ni, pandangan kita ni ditarik oleh Allah sehingga ingat ke dia. Hak lupa jadi ingat. Hak pandang ke lain, hak pandangan mata hati duk hanyut tengok ke lain, ditarik pandangan tu sehingga memandang kepada kebenaran Allah. Hak daripada liar, tak ada khusyuk, ditarik sehingga menjadi jino, asyik dengan Allah. Itu jazbah. Pandangan hati kita tu ditarik daripada dunia, daripada makhluk kepada Allah. Hak dah ingat jadi ingat. Hak yakin jadi bertambah yakin. Hak dah jelas menjadi lebih terang, lebih jelas. Itu maksud jazbah. Jadi kekunci tasawuf ni jazbah. Apabila seseorang itu dia belajar, dia beramal soleh, lalu Allah Ta'ala terik pandangan hati dia, mula terasa asyik, khusyuk, rasa suka ingat kepada Allah, suka buat ibadah, suka melakukan kebajikan. Itu jazbah, ditarik. Itu istilah. Baik, kata Syekh, belajarlah baik-baik ilmu tasawuf ni. Sebab apa dia kata? Kerana jazabatul haq, jazbah tadi tu, yakni orang yang disampaikan oleh Allah kepada makrifat, yakni dengan sebab jazbah itulah seseorang tu akan memperoleh makrifat. Dengan sebab jazbah, tarikan kerohanian tu, atau tarik pandangan dia tu sehingga ingat kepada Allah, lalu memandang, ingatan hatinya tertumpu kepada makna-makna ketuhanan Allah, lalu dapat memahami cara yang lebih dalam, lebih yakin. Jadi jazbah itulah sebab kepada makrifat. Jadi Syekh ni pesan kita supaya belajar baik-baik ilmu tasawuf ni, sungguh-sungguh belajar. Sebab ni lah, sebab dia kata jazbah tadi tu, yakni orang yang disampaikan oleh Allah kepada makrifat dengan sebab jazbah tadi tu, sebenar-benarnya itu telah sedikit pada zaman ni. Zaman dia ni
tak banyak dah. Zaman kita lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi. Zaman pengarang ni Ahmad Rifai ni bukan zaman sekarang. Ratus tahun dulu. Itu pun dia terkurang, tak banyak dah. Zaman dia, zaman kita lebih-lebih lagi lah. Sebab tu orang yang cuba nak menjaga penghayatan agama ni, dia mungkin menghadapi satu keadaan yang dianggap gharib. Gharib ni macam agak terasing sikit lah. Dah macam kita nak pergi mengaji, orang ajak pergi Kedah, kita nak mari sini, akhir kali orang tak pernah kawan dengan kita. Dah gak-gak kita mari surah sejid, kawan ni duk pergi main kedai kopi tu. Jadi lama-lama tak ramai, hak nak mari tak ramai, hak pergi atas situ tu ramai. Jadi nampak terasing lah sikit. Orang yang melaksanakan ibadah-ibadah yang lebih sikit, banyak beriktikaf, banyak bersolat, berpuasa, dan tak ramai orang buat gitu. Jadi mungkin dari segi orang ramai ni tak ramai lah. Jadi dia macam jadi terasing sikit lah. Jadi itu yang dikatakan gharib. Jadi orang yang menjaga keadaan ini, dia akan jadi macam terasing sikit. Tapi bukanlah berarti terasing sangat. Nisbah kepada orang ramai tu mungkin dia lain sikit. Benda ni berlaku zaman awal Islam lagi. Zaman awal Islam ni, sahabat-sahabat Nabi ni memang cenderung menghayati agama secara yang lebih sempurna lah. Tapi beberapa kurung selepas tu, kurung kedua, kurung ketiga, pada waktu tu orang Islam mula berjaya menguasai banyak daerah dari segi kekuasaan. Futuhat Islamiyah ni bermula pada zaman Sayyidina Umar ni mula meluah. Kerajaan Islam mula jadi luas. Pada waktu itu kekayaan mula melampaui kekayaan. Bila kekayaan ni banyak, orang Islam ni mula pandang situ dah. Mula tupu situ, mula tuju situ. Jadi orang-orang yang masih menjaga amalan-amalan soleh, keyakinan-keyakinan agama ni yang mungkin tak terpengaruh sangat dengan mengejar benda tadi tu, yang sebahagian ramai orang ni dah mula cenderung situ dah, duk tuju situ. Jadi orang-orang hak jaga urusan agama ni jadi kau kecil berbanding dengan orang ramai ni, hak semakin cenderung ke situ. Zaman awal Islam hak ramainya ke situ. Orang ramai zaman awal Islam banyak menghayati agama, tapi beberapa kurun lepas tu hak cari menghimpun duniawi tu lebih ramai, majoriti. Jadi hak yang tinggal sakit baki hak jaga lagi ni, maka mereka ni menjadi kelompok yang terasing, disebut ghuraba, orang yang terasing. Terasing disebut kepada orang yang mengekalkan pengamalan agama, akidah, keyakinannya dan amalan-amalan solehnya dijaga ni pada zaman tu dianggap macam, kalau masyarakat kita kok mungkin setopok kecil je. Hal lain tu mahala kelain banyak dah. Itu zaman kedua, zaman ketiga, kurung kedua, ketiga. Zaman kita ni kurung ke-14. Kurung ke-14. Guana tak tahulah. Jadi nak beritahunya bahawa bila seseorang tu cuba nak menghayati agamanya, dia kadang-kadang menghadapi masalah ni. Dia agak terasing sikit tadilah. Macam contoh mudah tadilah. Learning ni berapa keraknya hak garik-garik mari sejid mengaji banding dengan orang ramai. Berapa kerak dia. Nisbah pada jumlahnya kecil lah berbanding dengan hak gig lainnya. Itu kita nampak. Itu dari segi populasi besar tu terasing lah. Apatah lagi orang yang mengamalkan amalan yang lebih khusyuk daripada tu dan sebagainya, sudah tu menjadi lebih terasing lagi. Anak kabarnya bila kita jaga urusan-urusan keagamaan ini, keadaan seperti itu tak boleh nak dielak lah. Terasing ni dengan erti kelompok kecil yang banyak yang cenderung untuk menjaga urusan-urusan agama. Yang lebihnya mungkin pandang lain lah. Tapi kita janganlah salahkan orang duk mencari keduniaan. Sekiranya dia ikut cara yang betul, tak ada masalah apa. Dia cari dunia ni dengan cara yang diharuskan syarak, tak ada masalah lah.
Apatah lagi dia ada pengajian tasawuf yang mana di sebalik usaha dia tu kadang-kadang jadi ibadah. Itu cerita lain. Itu ilmu ni lah kita kena mengaji. Supaya apa? Supaya ibadah kita bukan saja ibadah yang jadi ibadah, tapi kehidupan kita lain, bisnes kita, urusan kita, semuanya itu akan jadi ibadah untuk kita. Rahsia yang akan membuka rahsia ni yang menjadikan semua urusan hidup kita ibadah ni, ilmu ni, ilmu tasawuf yang akan membetulkan haluan hati kita tu. Sehingga segala aktiviti kita, kehidupan kita, bisnes kita, urusan perniagaan kita, pekerjaan kita, semua itu ditukar menjadi bentuk ibadah. Jadi kefahaman tu mari daripada ilmu ni, ilmu tasawuf. Sebab sedikit orang yang menjalani akan tarekat ahli sufi, yakni orang yang mengikuti perjalanan ilmu tasawuf ni tak ramai yang menghayati dia. Nisbah kepada yang tidak menghayati itu, ramai yang tidak menghayati lah. Dan barang siapa bersungguh-sungguh menjalani akan jalan tarekat ahli sufi ini, yakni sesiapa yang bersungguh-sungguh mempelajari ilmunya dan cuba nak menghayati sekadar kemampuan dia tu, sekadar menurut kemampuan dia cuba nak menghayati, tapi dia ada kesungguhan, nescaya mendapati ia akan jazabat al-haq. Dia akan menemui, insya-Allah dia akan dapat jazbah tadi tu, jazbah yang akan menarik hati dia tu, yang akan tarik pandangan hati dia tu sehingga membawa kepada ingat dan kenal Allah secara yang lebih kukuh dan mendalam. Itu maksud kepada Ibrahim, kata-kata daripada Syekh Ahmad Al-Rifai. Seperti kata Al-Arif, Al-Kamil, Al-Mukammil, Al-Kamilul Mukammilul Waliyu Syekhuna Sayyidi Syekh Muhammad As-Samman, nafa'ana Allahu bihi, amin. Baik, apa dia kata? Wa man akhaza anni fala budda an tajzibahu yadul inayati walau indal mamati wa tahsunu khawatimuhu wa yakunu min ajillai suada. Artinya, barang siapa mengambil ia akan tarekat daripadaku, yakni sesiapa yang mempelajari dan mengamalkan perjalanan yang aku bawa ni, kata Muhammad As-Samman. Muhammad As-Samman ni tok guru kepada pengarang kitab ni, pengarang kitab Syairus Salikin, iaitu Syekh Abdul Samad Palembang. Guru dia tu Syekh Muhammad As-Samman, orang Madinah. Padahal ia bersungguh-sungguh mengamalkan dia. Yang perjalanan yang aku ajar ni, pedoman tasawuf yang aku ajar ni, siapa yang belajar dia, amalkan dia secara bersungguh-sungguh, maka tak dapat tiada bahawa menjalani akan dia oleh tangan pertolongan Allah. Yakni sekiranya dia belajar ilmu yang aku bawa ni, perjalanan yang aku bawa ni, dia belajar dan amal dia sungguh-sungguh, maka inayah Allah, yakni pertolongan Allah akan terik dia. Itu maksud menjalani akan dia oleh tangan pertolongan Allah. Ini bahasa tua, bahasa kita hari ini kau. Pertolongan Allah ni, inayah Allah ni akan bawa dia kepada keadaan dekat kepada Allah. Itu maksudnya. Dan jikalau pada ketika hidupnya dan matinya sekalipun, walaupun sama ada masa dia masih hidup atau setelah dia mati, maksudnya bila seseorang tu mengamalkan ini, insya-Allah pertolongan Allah Ta'ala tadi itu akan bawa dia kepada keredaan Allah, sama ada ketika dia masih hidup atau setelah dia mati. Dan tak dapat tidak kebajikan pada kesudahan matinya itu. Kemudian yang kedua, sekiranya dia mempelajari pedoman yang aku tunjuk ni dan mengamalkan dia, perkara keduanya apa benda? Iaitu insya-Allah kesudahan hidupnya itu adalah husnul khatimah. Itu maksud tak dapat tidak kebajikan pada kesudahan matinya, yakni
pada waktu dia mati, insya-Allah dia termasuk dalam husnul khatimah. Manusia ni dia ada 2 hari sejarah. Sebab tu kita kena tengok sini 2 hari sejarah. Hari lahir dengan hari mati. Hari sejarah. Setiap orang kena tepuh benda ni. Hari lahir dan hari mati. Ni setiap orang kena dan paling bersejarah. Hari lahir dengan sebab kelahiran kita wujud. Hari kematian hak tu hak paling bererti sekali. Kalau kita terlepas situ, selamat. Tapi kalau sakut situ, berat kita. Sakut situ. Sebab tu Nabi jaga-jaga kita, memberi pedoman-pedoman supaya kita jaga-jaga saat tu, saat ujung tu, khatimah tu. Sebab itulah lesen. Ibarat kau nak lepas padang, nak lepas ada immigration. Kalau tidak, dah lepas darang kita. Sakut situ. Sebab tu Nabi pesan orang-orang yang sedang menghadapi sakratul maut ni, ajarlah dia kalimah yang paling berharga dalam hidup dia, iaitu la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Kalau ada kalimat lain yang lebih berharga, Nabi suruh hajar, tapi tak ada lain dah. Itu je Nabi pesan. Sebab apa? Itulah yang paling berharga untuk dia. Ajar orang yang akan nak mati ni, sakratul maut ni, ajar dia la ilaha illallah. Ajar kalimah tu. Itulah yang paling berharga untuk dia. Itulah yang paling bererti untuk dia. Sehingga Nabi kata, makana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang di akhir kalam dia, maksudnya kesudahan hidup dia sebelum dia mati tu, kalam terakhir dia adalah la ilaha illallah, Nabi kata dakhalal jannah, terjamin syurga. Jamin. Kalau kita terjemah ikut Melayu kita, dakhalal jannah ni sudah masuk syurga. Masuk guan dia kawan ni baru nak mati. Dah masuk lagi lah. Ini balaghah Arab. Sebab tu bahasa Arab ni dia ada balaghah dia, dia ada nahu, dia ada gaya bahasa, dia ada apa ni, grammar dia tu, kawaid dia tu, kaedah ataupun nahu dia tu, dia ada balaghah, dia ada makna-makna khusus. Sebab tu bahasa Arab ni bahasa yang sangat halus. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan rahsia-rahsia ni kena jaga. Jadi kalau kita terjemah ikut bahasa kau, hadis tadi tu, sesiapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, masuk dah dalam syurga. Masuk wan ni kawan ni, tak ada agak lagi ni. Jadi ini takbir balaghi, ini bahasa Arab. Nak gambarnya jamin pasti masuk syurga, seolahnya macam masuk dah. Tu dia. Itu rahsia bahasa Arab situ. Nabi nak gambar jamin masuk syurga, sehingga disebut seolah-olahnya masuk dah. Tapi kita nak mengakhiri hakik kalam dengan la ilaha illallah tu, banyak berkaitlah dengan kehidupan kita sebelum ni. Amalan kita galibnya. Tapi tidak mustahil. Sebab tu Nabi beritahu dalam beberapa hadis, ada orang yang kadang-kadang hadis ini sebenarnya hadis ar-raja, nak supaya kita ni ada harapan dan tidak merasa aman diri. Supaya kita ni sentiasa mengharapkan Allah dan tidak merasa ujub diri. Lalu Nabi beritahu keadaan macam mana. Ada orang zaman awalnya itu baik sangat, tapi di akhir kalam su'ul khatimah. Ada. Tapi ada yang terbalik. Ada orang zaman awal tu berat nanam, Dajjal dah lalu. Tapi akhir hayatnya husnul khatimah. Jadi apa tujuan? Hak pertama tu, zaman muda ni baik sangat, ujung usul khatimah, supaya kita ni jangan bangga dengan kebaikan kita. Jangan bangga dengan kesalahan kita, jangan bangga kebaikan yang kita buat, jangan perhinakan orang, jangan merendahkan orang, jangan duselakan orang, uduh-uduh. Itu tujuan. Sebab apa? Ada berlaku ni. Zaman awal tu malah ujung tu jadi sakit. Tapi ada terbalik. Ada terbalik, zaman awal ni Dajjal dah lalu, tapi ujung tu dapat inayah Allah, jadi
husnul khatimah. Supaya apa? Supaya kita tak putus harapan. Kadang-kadang kita rasa kita kurang amal, sibuk urusan dok dan buat amal, kadang kita fikir banyak Allah. Tapi nak tinggal tak boleh kewajipan, nak tinggal pekerjaan, nak tinggal tak boleh terikat dengan orang macam-macam. Allah, macam mana ni? Maka ada harapan. Jadi itulah orang mukmin, dia terbang dengan dua sayap tu. Dia dah amal diri, dia ada takut dan dia tu ada harapan. Itu tengah-tengah itulah jalan orang mukmin. Baik. Ini jadi tak dapat tidak kebajikan pada kesudahan matinya itu. Jadi kalau diikut amal baik-baik, insya-Allah husnul khatimah. Itu masuk kesudahan matinya, kebajikan. Husnul. Dan adalah ia daripada orang yang dapat kemenangan di dalam akhirat. Di akhirat pula mudah-mudahan insya-Allah termasuk orang-orang yang berjaya, orang yang beruntung. Itulah. Dan lagi kata Syekh kita, Sayyidi Syekh Muhammad As-Saman itu, kata dia lagi tentang kelebihan ilmu tasawuf ni. Nahnu tariqatuna hazihi az-zullu wal inkisar. Walau unasun min ahli al-Madinah lahum kalamun yaqa'una bihi ala ba'di talamizatina la taraktuhum yamshuna fil aswaqi wa alaihim husnus siyabi wa akhrajtu hubbad dunya min afidatihim. Artinya kami ini, yakni tarekat kami, orang yang ahli sufi, yakni perjalanan yang kami lalui ini, yang adalah anugerahkan kepada kami, yang kami lalui, yang kami hayati, yang kami amalkan ini, kata Syekh Muhammad Saman, tarekat kami orang yang ahli sufi ini merendahkan dirinya. Tarekat jalan kami ni jalan sifatnya merendah diri. Sebab tu ahli-ahli tasawuf yang jujur ni, pertama sekali kalau orang perina dia, pandang uduh dia, dia tak kecil hati. Dia tak kecil hati. Sebab apa? Memang perjalanan dia gini. Ulama-ulama tasawuf kata, bila seseorang itu berjalan dalam perjalanan ni dan mula menghidu bau kewalian, tak dapat tidak, pasti dia akan dimusuhi oleh orang. Sebagaimana Nabi Muhammad dimusuhi oleh orang dekat keliling dia. Maka demikian juga seseorang ni, bila dia masuk dalam perjalanan ni, dia mula menghidup bau kewalian, pasti dia akan dimusuhi. Tapi bukan semua. Sebagaimana Nabi Muhammad pun ada orang musuhi, tapi ada yang mengikuti. Maka demikian juga awliya, kata Abu Hasan, kata silap itu kalam yang disebutkan kepada Abu Hasan Asy-Syadzili. Pasti dia akan dimusuhi. Orang akan buat musuh dia. Tapi bukan semua orang. Ada beberapa kelompok lah. Tapi tetap dia itu diterima, dipandang oleh orang yang tertentu. Tapi nak kabarnya, antara alamat dia mesti ada musuh. Dia dimusuhi tapi tidak memusuhi. Itu sifat orang yang mengaji ilmu ni, kalau orang musuh dia tapi tak buat musuh orang. Kita ni orang musuh kita buat musuh orang. Kita terbalik. Orang tak ada apa-apa, kita dah buat musuh orang. Ini bukan perjalanan ahli sufi, ahli sapi. Bukan sufi itu sapi namanya. Oleh kerana sudah masuk waktu Isya, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung uraian kitab ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.